Okey, kita mulai kelas dengan membaca Al-Fatihah. Okey, sebelah bawah. Okey. Angkat tangan tu. Okey, kita sambung. Itu kita habis sampai bab bab 7 kan. Lepas tu bab 8. Bab 8 kejap. Bab 8. Okey, bab 8. Sukatan sarakan data tak terkumpul. Okey, buat lagi. Dah. Nombor 1 ni nombor sikit lah. Okey. Nombor 1 ni ada kaitan dengan tingkatan 2 kan? Tingkatan 2. Jadual 1 menentukan bilangan majalah yang dibaca seminggu oleh 16 pelajar. Dapat masuk kan? Jangan buat auto dah rasanya. Okey, dapat masuk dah. Bilangan pelajar dibaca 16 pelajar lelaki kelas tingkatan 4. 4QE 4. Itu beza bilangan majalah. Maksimum dia 8 kan? 8. Minimum 0. Jadi 8 tolak 0. Minimum 8. Nombor 2, blok titik menunjukkan jumlah lembu yang dibawa oleh 20 buah lori ke tempat sembelihan. Itu beza jumlah lembu dalam seekor. Beza jumlah lembu. 20 lori tu, 20 lori. Okey. Blok titik ni. Jadi yang paling bilangan lembu yang pasti mengufur tu 10. Yang paling kecil 5. Ni ada berapa ni? Ni ada 3, 1, 2, 4, 6. 6, 3, 4, 10. 3 dan 10, 20. Yang atas ni bilangan lori. Bawah ni bilangan lembu. Jadi dia nak beza bilangan lembu, beza jumlah lembu dalam ekor. Dia 10 tolak 5. Maksimum tolak minimum.
Nombor 3, kos pembelanjaan elektrik sebulan bagi beberapa keluarga sewaktu PKP 2.0 dicatatkan seperti dalam jadual berikut. Okey, dalam kotak tu kos dia dah tu 240 150. Kos perbelanjaan elektrik boleh diwakili dalam bentuk P lebih kecil, kurang daripada ataupun sama dengan elektrik. RM kurang daripada atau sama dengan Q. Elektrik dalam RM tu nyatakan nilai P dan Q serta hitung beza kos pembelanjaan elektrik dalam RM. P yang paling kecil, P yang paling kecil berapa situ? 140 kan, 140 sini. Jadi sini P kan. Lepas tu yang paling besar 400. Sini Q. Itu beza kos pembelanjaan dalam elektrik dalam RM. Itulah 400 tolak dengan 140 sama dengan 260. Okey, lepas tu nombor 4, data di bawah menunjukkan umur 18 orang peserta kanak-kanak yang hadir ke pertandingan dua jenis acara berbeza dalam majlis hari keluarga sebuah syarikat, larian dengan meniup belon. Okey, lepas tu soalan dia, data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Kita tengok balik kan, serakan yang besar. Serakan kita tengok larian dulu. Larian paling 18 peserta 24 6 8 10 12 18. Okey, 18 umur 18 kanak-kanak. Data dia menunjukkan umur 18 orang peserta yang hadir. Peserta kanak-kanak. Kosong mesti lain. Kosong 20 betul ke kanak-kanak? Data di bawah menunjukkan umur 18 orang peserta. Dalam segi 4, dalam table, dalam apa? Dalam kotak tu umur kan? Apa kanak-kanak? Ini kalau ikut sebut 18 orang peserta, betul 18 data kan? Kanak-kanak ikut situ bukan kanak-kanak kot. Tak tahu. Okey, tak apa lah. Yang penting data, kita tengok data ni. Dia ada 20, 21, 22 tu. Okey, 25, 27, 28. Yang paling tua 61. Okey, 61. Yang paling muda 20. Beza dia larian 20 dengan 60. 61 dengan 20. Lepas tu meniup belong paling ni 61. Lepas tu 20.
Lepas tu kalau meniup belong 65 paling tua 20. Sewakan beza dia. Awak kena tengok balik lah sewakan tu. Sewakan. Okey. Kalau cikgu lah. Kena buka teks dulu. Saya akan bawa apa? Sambil ulang kaji. Saya akan okey, lain sekali kan. Taklah sekali. Tak masuk. Keluar kalian. Balapan. Buat 7 balapan lah. Grafosi. Yes, bukan. Tingkatan 2. Yang awal-awal ni dia ada dekat tingkatan 2. Saya tengok ni ya, sebab yang untuk tingkatan 4 ni sikit je yang ni. Sebab dia tu kepada Empat 12 ni berapa? 13 empat 11. Okey, 12 sukatan kecenderungan merosak. Kena tengok balik ni. Sebab yang orang rasa untuk tingkatan 4 ni dah cerita dah. Mod ni yang tingkatan 2 ni jenis-jenis je. Okey, betul lah. Jenis-jenis dia punya data. Ni yang bentuk titik, blok titik ni. Blok titik awak belajar tingkatan 2. Okey, betul tingkatan 2.
Julak skor ni tanya lain. Okey, beza umur dia, jadi sebabkan umur peserta macam ni lebih besar, kerana beza lebih besar 45. Jadi dia masuk ni dah. Siapa yang sewakan kuatin ni data dia bagi jawapan terbesar julak sebabkan julak kuatin terkumpul jadi jawapan yang ni untuk ni ni peluk kotak ni, peluk kotak. Kita ni peluk kotak titik. Ini kita nak buat kesal lah. Soalan ni dia nak sebabkan dia besar, kena beza dia besar. Dia tak ada ni. Okay. Ini kena siap awal pakai. Untuk ni dia kena guna. Okay, tak apa, baikkan lah. Okay, data yang guna sesuaikan yang lebih besar. Sesuaikan dia kena dia tengok beza. Sesuaikan ni data-data yang kita ada, yang paling minimum dengan paling maksimum. Lepas tu beza untuk meniup belong tu, meniup belong beza dia lebih besar, 45 kan. Lepas tu lawayang 41. Jadi yang meniup belong tu lebih besar sewakan dia. Lepas tu soalan B, komandan berkenaan tabungan umum peserta yang hadir dalam kedua acara tersebut. Kalau ikut yang dia bagi ni, oh gitu yang dia bagi kan. Dia kan lebih muda. Okay, macam mana kita nak tengok, kita boleh buat data tu, kita boleh susun nak tengok yang mana. Kalau berkenaan tabungan umum boleh tengok susun. Macam dia buat ni, peluk batang daun kan, lepas tu tengok. Boleh je guna apa-apa bentuk asalkan kita nampak. Okay, lepas tu boleh gitu. Sebab cikgu tengok pun modul ni baru tu ni. Okay, sini ni sebuah ni kan, peluk batang dan daun. Okay, nombor 4 kan, 4 sebuah situ.
Tengok arahan dia pun. Lepas tu tiba-tiba dia bagi tempat jawapan di sini. Tak apa. Okay, nombor 5. Data di bawah menunjukkan markah yang diperolehi oleh pelajar dalam kelas pada data. Okey, bla. Data manakah menunjukkan seakan yang besar. Okey, sini sebuah sini. Kena isi lah. Titik ni, blok titik. Ingat lagi lah nak isi macam mana. Sini kan 26, 7, 8, 9, 26, 27. Kita ada sini 26 kan, 26, 27, 28, 29 kan, 26, 27, 28, 29 situ. Lepas tu kita tengok data 32, kita letak mana 32, tengok 32, 31, 32 sini. 32 ada 1 sini. Ingat kan? 36 tak ingat, kena tengok balik lah. 36, tengok kalau 36. Kalau contoh yang banyak kali berulang 30 ni, tengok 30, 1, 2 ada berapa? Ada 3. Jadi atas 30 ni ada 3 titik lah. 1, 2, 3. Boleh? Awak isi lah semua tu. Lepas tu yang lain kalau benda berulang banyak 37, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 37 ada 3, 6, 37, 1, 2, 3. Boleh? Isi lah semua tu. Lepas tu beza dia, yang paling besar 36, yang paling beza kelas 39 yang paling besar, yang paling kecil nilai 26. Okey, sama lah macam nombor 4 tu. Dia 4 step. Soalan B, soalan dia kelas yang cara umumnya berjaya mencatatkan pencapaian yang lebih baik akan lebih hadiah lupa. Kelas manakah yang akan menerima hadiah tersebut? Yang ni. Kalau tengok yang dibagi ni 4 Dalton berjaya mencatatkan pencapaian yang lebih baik kerana kebanyakan kecerapan di Indonesia. Nampak tak? Dia markah yang tinggi, tapi patutnya dia kena ada tu ni. Kalau ikut kita kena tengok sisi hampir awal semua kan. Okay, tak apa, awak tengok lah ni. Cikgu Sumelang buat ni. Betul lah tu. Yang jawapan dia bagi tu. Kalau ada silap-silap sikit tu, biasa dia tengah baiki tu. Okay. Jadi kita tengok ni je. Tengok dekat mana dia banyak tertumpu titik-titik tu. Sebab apa kelas Dalton yang akan menerima hadiah tersebut, sebab dia titik dia banyak main kawasan ni. Banyak markah tu sebelah 40 banyak. Dekat-dekat dengan 40 ramai lah. Okey, lepas tu nombor 6. Okey, boleh? Okey. Awak jangan jawab ni, kena ada buku lah. Kena tengok buku tukar. Nombor 6 diberi bahawa S ialah nilai jawapan terbesar. Manakala A ialah nilai jawapan terkecil dalam sedata itu jumlah minimum yang mungkin berlaku. S jawapan yang paling besar, tengok nombor 8 yang ada situ, nombor 8 kan. Yang ada situ nombor 8. Lepas tu yang paling kecil situ 3. Itu jumlah minimum yang mungkin berlaku. A ialah nilai jawapan terkecil dalam set data bawah. Okay. Yang paling besar S. Jadi yang paling besar S ni. Okay.
cikgu punya cerita balik ni. Kalau ikut yang dia bagi ni S, S tu logik 9. Okey, 9 yang paling besar. Out ialah jawapan terkecil. Maka out sama dengan 3. 3 dia dah situ kan? Sebab apa dia letak 2? Okey, jadi 9 tolak 3 jawapan dia. Julat minimum. Julat minimum. Okey, julat minimum. Julat minimum. Maknanya kalau 2 dapat 7. Banyak. 3. Okey, 3. Kalau S tu 8, out tu 3. Okey. Okey, kita tengok julat minimum sini. Julat minimum. Ini dah masuk spare awal kan. Julat. Ada tak game orang? Okey, saya akan ada. Cikgu nak tengok skrin tu. Okey, julat minimum. Daripada awal ni. Saya tahu. Okey. Okey, ni contoh dia ni. Seakan skor dalam kuis sains adalah lebih besar. Beza jawapan data adalah lebih besar. Sebab 15 tolak 8 kan? 15. Yang ni 15 tolak 8 dapat 7. Yang ni 15 tolak 9. 6. Okay. Lepas tu kuis sains jawapan yang lebih tinggi 7. Skor kuis matematik lebih baik kerana kebenaran jawapan tertumpu pada bahagian kanan ni. Okey, sini awak boleh tengok contoh ni lah. Banyak sebelah kanan. Okey. Lepas tu julat. Nilai jawapan terbesar, nilai jawapan terkecil. Okey. Jauhnya awak cakap. Dengan ni tinggal tempat. Okey, kalau kaitan dengan julat ni, yang ni dia nak julat minimum kan. Okey, terbalik. Jawapan. Okey. Skor. Okey, jawapan. Jawapan. Okey, 8 tak ada. Ambil skor je. Cikgu nanti nak sini yang ni nombor 5 ni. Dia dah dekat waktu lain.
Dia dah masuk ni dah. Cuma yang bahagian julak ni terbalik sebab kaitan soalan ni sebab apa S tu nanti cikgu rujuk balik apa kena tanda ni. Itu cikgu nak tanya dah, dah ingat nak tanda. Rujuk balik soalan 6. Cikgu tanya apa. Okey, nombor 7. Tentukan julak antara kuartil. Ni baru masuk tu. Julak antara kuartil bagi set data berikut. Julak antara kuartil, julak ketiga tolak julak pertama kan. Tengok balik. Ni julak antara kuartil. Julak ketiga. Kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Kuartil ketiga tu 3/4 daripada data tu. Contoh yang pertama ni, data kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau kita dah buat ni, jadi tak ingat ni 11. Jadi 3/4 ni kena bahagi ni. Ni dia bahagi ni 2, 2, 2 sebab dia ganjil lah. Dia bagi 2, 2. Ni kuartil ketiga, median ataupun kuartil kedua. Okey. Kalau yang genap ni ganjil kot, tapi ikut bagi ni. Okay, jadi yang data kita macam data bagi. Okay. Bagi kepada 4 bahagian. Bagi ada 4 bahagian. Data kita ni 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bagi berapa? 2. Okey, ni tengah-tengah. Ni tengah-tengah ni media ni. Ni kuartil kedua ataupun media. Betul tak? Jadi sini kuartil ketiga, sini kuartil pertama kan. Lepas tu kuartil ketiga kita kena tambah sini kuartil 3. Kena susun dulu. Jadi susun dulu ni 22. Lepas tu 23. Lepas tu 24. 22, 23, 24. 24 ada 2. 24 25 25. Lepas tu 26 26 ada 2. 26 27 28. Okey, jadi kuartil kedua sini ya, kuartil ketiga. Betul tak? Betul. Di sini kuartil pertama 23 tambah dengan 24 bagi 2. 26 tambah dengan 27 bagi 2 dapat 23.5. 26 kita tolak kan, kita tolak 26. Kuartil pertama tolak dengan kuartil ketiga. Okey, boleh. Lepas tu soalan nombor 8 ni dia bagi dalam bentuk jadual. Dia bagi dalam jadual ni sama macam data nombor 7 je, tapi data dia banyak. Buku yang dibawa oleh bilangan pelajar, maknanya yang bawa 3 tu kalau kita susun ada 4 kali kan.
kali jumlah dia berapa bilangan pelajar? Berapa bilangan pelajar? 8, 10, 9, 20, 36 semua. 36 10, 20, 36. 36 orang pelajar. Jadi kalau buku yang bawa 3 buku ada 4 orang pelajar. 4 buku ada 5 orang. Jadi betul jadual ni macam mana? Jadual. Tengok jadual. Okey. Untuk jadual, tengok tu dia buat tu. Kalau macam contoh buku teks ni skor 2. Bilangan murid kita 3. Yang ni dicari kekapalan ronggokan sama lah. Kekapalan ronggokan nak tahu jumlah semua sekali. Jumlah semua sekali 44 lah. Okey, jadi 44 tu jawapan ke-11. Ingat lagi jawapan ke-11 sebagai boleh lah kuartil pertama. Tengok cara dia buat tu. Sebab kuartil ni dibagi, nama kuartil tu pun dia kuartil lah kan, suku orang. Dia bagi 4 lah. Data tu bagi 4. Okay, yang pertama tu 1/4 darat dengan jumlah semua 44 tu. Kalau macam soalan kita ni bilangan pelajar tadi 36. Jadi 1/4 tu yang ni darat dapat 4 dapat 11. Jadi cerapan yang ke-11. Kita mencari lah cerapan yang ke-11. Ni untuk data yang banyak ni. Tu kuartil ketiga tu 3/4. Kuartil ketiga suku 3/4 dah dengan jumlah. Okey, kalau untuk tengok soalan kita ni. Soalan kita 36 lah. Jadi 1/4 dapat dengan 36. Kita buat apa? 9 lah. 36 kepada 9. Lepas tu 3/4 dapat dengan 36 dapat apa? 27. Okey, 27. Jadi cerapan ke-9 dengan cerapan ke-27. Cerapan ke-9 tu mana? Sini 4 campur dengan 5 9. 9 duduk kawasan ni lah. Cerapan ke-9 duduk sini. Maknanya data kita 4 lah. Faham tak? Yang ke-27, kita campur 4 tambah 5 9 tambah dengan 11 20 26 27 29 duduk sini. 26 27 duduk sini. Jadi data kita 7. Boleh. Jadi sini ni Q3 lah. Ni Q1. Jadi jumlah antara kuartil 7 tolak dengan 4. Jangan ambil yang bilangan pelajar. Okey, 3. Okey. Jangan nampak tak dekat jawapan tu. Susunan work ni di masa dia edit ni, Cikgu Akram yang berpenggubah soalan Terengganu ni nama dia Akram ke siapa? Mak siapa mak cikgu siapa? Mak ayah dia cikgu mesti kenal ni. Ni tak dah ni. Cikgu tanya dah Cikgu Tengku Aslinda tu yang penceramah Malaysia. Dia tengah semak balik modul ni, ada banyak kesilapan sikit. Yang kau tengok skema dia buat tu, dia dodang ni bila kita tukar kepada PDF kan, dia kadang-kadang dia berubah. Bukan 14 darat 36 tu. Baiki sikit dekat skema 1/4. Yang tu 3/4. Okey. Dia keliru situ. Okey, nombor 9 boleh Nombor 9 tengok balik, kena rujuk balik.
variant dengan sisihan piawai. Cuba balik. Kan ni dalam emek ni, kalau siapa dalam emek ni. Okey, ni nota dia. Variant min, jumlah data bahagi dia bilangan data tu min. Okey, min. Lepas tu variant sama dengan ni. Dua, setiap data tu kena tolak dengan min. Kena tolak dengan min, kemudian kuasa 2 kan dia. Kemudian tambah dulu. Tambah ni hati-hati ni, dia ikut formula je bab ni. Banyak statistik. Tapi kaedah nak guna kalkulator tu kadang-kadang silap. Jadi 2 tolak dengan setiap data tu kena tolak dengan min. Lepas tu ikut formula ni lah. Ikut formula ni. Formula ni. Jumlah setiap data tolak dengan min yang ada tanda atas baris tu, min dikuasa 2 kan. Maknanya yang ni jumlah. Ni maksudnya simbol jumlah. Kena jumlahkan dia semua dulu, bahagi dengan bilangan data. Okay. Ataupun guna formula yang kedua. Setiap data tu awak kuasa 2 kan, lepas tu bahagi dengan bilangan data, tolak dengan min kuasa 2. Yang ni kurang sikit, biasa guna yang kedua ni lah. Kurang sikit kesilapan sebab kita jumlahkan. Tapi setiap data tu maknanya kena kuasa 2 kan data dulu. Macam 2 kuasa 2 macam ni kita nak buat. Ni nampak ni, dia kena kuasa 2 kan data. Setiap data tu bukan tambah semua baru kuasa 2. Okey. Tu untuk data. Okey, ni untuk bahagian data baru. Kalau tengok balik pada soalan kita, ni lah. Sisihan piawai kita punca je kan. Okey, jadi kita guna sini. Kalau guna variant ni, jadi 21 kuasa 2 lah kalau guna yang kedua. 23 kuasa 2 tambah dengan 26 kuasa 2, 19 kuasa 2 tambah dengan 18 kuasa 2 tambah dengan 27 kuasa 2. Tambah semua 20 kuasa 2. Yang atas ni awak kena tambah dulu. Kena ada korongan, kena buat dulu, kena tambah dulu, barulah bahagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahagi dengan 8. Bahagi dengan 8. Kemudian tolak dengan min. Min cari dulu min. Min tambah semua. Tambah semua bahagi dengan bilangan dia 8. Min dulu. Okey, lepas tu sisihan piawai bergantung pada variant yang awak cari tu. Kalau salah variant, salah sisihan piawai. Boleh yang ni. Jadi awak terserah ikut awak nak guna formula mana. Boleh? Faham Okey boleh. Lepas tu yang kedua, nombor 10. Yang ni dalam bentuk jadual. Kalau jadual, macam mana jadual? Okey, jadual. Min yang ni, min ni yang awak dah belajar masa tingkatan 2 ni. Min daripada data dengan kita kata 1 min daripada jadual. Kalau jadual ni sama dengan set data, cuma cikgu banyak kali dah sebut. Cuma yang dalam bentuk jadual ni, data dia banyak. Data dia terlalu banyak, jadi dia buat dalam bentuk jadual kan. Awak 10 orang je kelas. Okey. Jadi buat malam pun tak ada orang nak masuk kelas. Buat awal pagi pun tak ada orang nak masuk.
Kira kesimpulan dia tak mau. Cikgu cari masa yang cerah mata. Kok pagi-pagi ngantuk ke masa ni tidur bangun pukul 2. Tidur dulu bangun pukul 1. Okey, yang contoh 9 ni macam data yang dalam bentuk jadual. Okey, tengok min. Min tu darab dulu, kemudian tambah dengan ni bilangan data ni, jumlah semua ni yang bahagian bawah ni. Okey, lepas tu variant dia, yang keadaan alternatif ni dia ambil yang kedua tu, jumlah data. Setiap data tu dikuasa 2 kan, lepas tu ditambah semua. Yang kedua tu lain sikit, dia kena darab. Betul lah, sama kena darab dengan sebab apa dia kena darab, dia beza dengan tadi tu sebab dia sama dengan formula data tadi. Kalau data tadi kuasa 2 yang kuasa 2 kan, lepas tu per n tolak dengan ni kan, kuasa 2. Ni bagi ni. Tapi sebab apa dia ada ni, dia ada 3 depan ni, ada 1 ni sebab data ni kan kosong dan 3, 1 dia ada 5. Tu beza sikit kalau jadual. Okey, kalau kaedah yang formula yang pertama ni sama lah depan ni, dia kena darab dengan 3, darab dengan 5. Kalau beza dengan data tu bahagian dalam ni je. Okey, itu je. Okey, apa boleh cari ni? Kalau ikut dia punya jawapan dia bagi tu betul dah tu. 3 darab 1 min. Okey, min 3 darab 1 3, 2, 5 tambah dengan 5 darab 2 tambah 3 darab 3 6 darab 4. Okey, bagi dengan betul dah. Lepas tu variant dia dia guna formula yang kedua. Kalau yang jawapan dia bagi tu, dia guna formula yang kedua. Okey, tolak dengan 3.05 tu min. Okey, tak ada masalah tu. Jawapan dia. Okey, nombor 11. Okey, ni data biasa, set data biasa, itu min sisi ampere awal. Okey, carilah min tambah semua, bahagi dengan bilangan data ni semua. Lepas tu sisi ampere awal. Sisi ampere awal kita kena cari variant dulu. Barulah kita boleh cari. Sama je dia variant tu kita punca kuasa 2. Okey. Lepas tu setiap jawapan bagi set data didarab dengan 2. Okey, darab dengan 2, dia data dia berubah ni, darab 2, jadi dia akan dapat data baru 8 dan 2 sebenarnya darab dengan 2 semua. Jadi awak kena cari yang baru lah. Min dengan sisi ampere awal yang baru. Nyatakan kesan perubahan data. Okey, sama ke dot? Okey, awak tengok situ. Jadi kesimpulan yang dibuat tu, sisi ampere awal baru lebih kurang je lah. Maknanya data dia darab 2, lepas tu sisi ampere awal tu pun darab 2 dapat dengan sisi ampere awal baru setelah data tu darab dengan 2. Boleh. Okey, gitu je. Boleh? Okey, dia bosan. Okey, nombor 12. Nombor 12, jadual menunjukkan markah bagi misalnya menentukan sukatan serangkaian peristiwa.
Sukatan serangkai yang paling sesuai sama ada jumlah antara kuartil ataupun sisian piawai. Berikan justifikasi dari itu nilai tersebut. Okey, tengok pada apa? Awak kena guna dua lah. Yang pertama Muni dengan Ahmad. Okey, Muni. Tengok pada data dia bagi sisian piawai. Sebab apa? Sebab ada dalam kotak ada tulis kan. Kalau untuk perbandingan, kalau contoh mana dalam kotak, ingat lagi tak yang nak pilih pemilihan pelajar tu kan. Nak pilih pemilihan pelajar untuk mewakili sekolah tu. Kita guna sisian piawai. Nampak macam markah dia lebih kurang kan. Tapi kita guna sisian piawai sebab ada perbandingan. Jadi untuk ni Muni ni kalau guna sisian piawai, dia dapat 3.7094. Lepas tu Ahmad dia dapat 7.6158. Jadi dikira Muni ni konsisten markah dia, nampak 8579. Tapi kalau kita tengok Ahmad tu dia ada 90 lebih dua tu. 89 dengan 88. Kalau tengok secara kasarnya, pilih Ahmad dah tu. Dia nampak. Tapi perbezaan markah dia 71 tu jauh sangat. Jadi dia mengganggu sisian piawai situ. Muni tu walaupun dia 79 tu, tapi dia dekat dengan 80 tu. Satu markah je. Ya, dia kena konsisten. Sisian piawai kita nampak sikit. Okey, itu je lah awak boleh buat. Tengok, awak boleh buat. Okey, nombor 13. Bina satu blok kotak. Blok kotak bagi set data berikut. Okey. Nilai minimum, nilai kuartil 1. Yang ni kena susun lah. Kuartil pertama dengan kuartil kedua. Jim dengan Ming. Jim sambung dengan Ming. Gini kok. Jadi basah tak? Jam. Kan basah tak? Jadi benda. Jim sambung dengan Ming. Mana tengok. Yang komputer. Kuartil kedua. Ni letak ni kuartil kedua. Dalam komputer. Kuartil kedua dia letak. Kuartil kedua. Dia guna kuartil kedua. Okay. Kuartil ketiga kan sepatutnya. Di kuartil kedua ni medium. Kuartil ketiga baik kias sikit tu. Kuartil ketiga. Betul tak Jim sambung dengan Ming ke ni? Betul kan? Okey. Itu nilai maksimum. Okey. Lepas tu jumlah antara kotak. Okey, awal letak ada dalam buku teks tu. Dia punya blok kotak. Okey, petok gitu je. Tanda tempat kat mana titik minimum, dekat mana titik maksimum, minimum, medium. Macam jawapan ni buat tu. Susung. Okay, udah. Kau tengok lah. Buku teks dia kan. Buku teks PDF je. Okay, nombor 14. Nombor 14, tafsir dan nyatakan nilai minimum. Tafsir dan nyatakan nilai minimum. Okay, nilai minimum ni berapa? Kena baca sini lah. Baca ni. Dia sengat-sengatan ni. Kalau tengah tu 12.5, maknanya kotak paling kecil tu 0.1 kok. 12.1. Kena pandai baca sini lah. 12.1, 2, 3, 4, 5. Tengah-tengah.
Jadi 12.3 lah sini. Ni kemahiran baca ni. Baca apa? Baca ni. Baca graf. Lepas tu nilai maksimum. Ni 17.9. Kuartil pertama ni. Ni kuartil pertama ni. Ni kuartil pertama. Ni medium kan? Ni medium. Ni kuartil kedua ataupun medium. Ni kuartil ketiga. Jadi kuartil ketiga tu 17.123. 17.3. Kuartil kedua 14.5, 14.6. 14.6. Kuartil pertama 13.8. Boleh pandai baca kan? 14.6. Apa lagi? Nampak? Boleh baca kan? Pandai baca graf dia punya skala tu. Julat data. Julat data yang paling besar. Lain kat mana? Yang mana? Nombor 13 apa tu? Ni malam-malam ni mungkin nombor 14. Nombor 14 ni kan? Okey, nombor 14 boleh. Lepas tu julat data minimum tolak dengan maksimum kan? Julat antara kuartil. Okey, dua ni je lah. Julat data dengan julat antara kuartil. Okey, julat data paling maksimum tolak dengan minimum. Okey, lepas tu 15 dibagi set set apa? Set data tu hitung min. Sama macam tadi. Ni data biasa je, cari min macam biasa. Lepas tu sisi ampere awal tu ikut suka awak. Awak nak guna yang formula pertama ataupun formula kedua. Rasanya kalau yang formula kedua tu kurang sikit lah. Buat salah sebab yang pertama tu kena tolak satu-satu. Tolak satu-satu kan. Yang kedua tu sekaligus kuasa 2 kan data. Bahagi dengan bilangan data. Tolak dengan min kuasa 2. Okay, lepas tu nombor 8 dikeluarkan dari set data yang di atas. Itu min. Okay, buang je lah. Buang cari yang baru. Jadi bilangan data dia jadi 6 lah. Asal dia 7. Okay, beza dia tu je lah. Nak tekan kesan. Okey, kesan dia. Kesan dia daripada pengiraan yang kita dapat tu lah. Tulis je lah daripada kesimpulan dia min kalau ikut ni. Bila min dah siap telah berubah. Kalau bawakan kita cuba mengecilkan. Tengok sisi ampere awal dia jadi lebih kecil. Apa yang jauh daripada min. Okey. Lepas tu nombor 16. Nombor 16. Maklumat jisim pelajar bagi kumpulan pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Okey, semua murid lelaki dan perempuan yang digabungkan. Tentukan siapa bagi jisim pelajar yang digabungkan. Okey. Yang ni itu kalau bilangan murid lelaki saja. Dia bagi min dengan variant tu. Perempuan saja. Lepas tu digabungkan. Maknanya nak benda baru. Maknanya kita kena cari terbalik ni. Min gabungan. Macam mana buat? Bilangan murid tu 14 kan. Lelaki jisim. Ni bilangan murid ni 14. Jadi lelaki ni jumlah jisim ni berapa? Jumlah jisim contoh X bahagi dengan 14 dapat
dapat 57 lah. Jadi jumlah jisim untuk pelajar lelaki 57 darab 14. Berapa? Soalan A, dia ada soalan A. 7 798. Lepas tu Y bilangan jisim, jumlah jisim bagi perempuan sama dengan 43. Betul kan? Jadi Y sama dengan 43 darab 16. Apa? 688. Okey. Kalau digabungkan dia nak gabung kan? Gabung yang kita nak min. Okey. Jadi min berapa? Tambah 2. Jadi min kita dapat 798 tambah dengan 688 bahagi dengan 30. Okey, dapat min untuk dua-dua. Kan? Okey. Lepas tu betul dah ni. Kan? Betul lah. Jadi dapat min dia berapa? 49853. Okey, dapat min dia. Dia nak sisi ampere awal. Kalau sisi ampere awal kita kena varian dia jumlah semua. Tapi yang kuas dia kena data setiap satu kan. Ni kita nak guna formula mana? Kita kena cari itulah jumlah data daripada varian ni. Itu daripada min. Okey, kalau ikut varian formula kita jumlah yang X kuasa 2 tu per dengan N tolak dengan min kuasa 2 kan. Jadi kita kena dapat ni lah jumlah ni. Sebab kita nak tahu yang satu-satu tu kita dah tahu. Satu-satu jadi jumlah semua sekali kita tahu lah. Jadi kita guna yang ni. Kita akan dapat yang pertama dapat 2.6 lah. 2.6. Jadi yang jumlah kita nak tu bahagi dengan N dapat 14 tolak dengan 57 kuasa 2 sama dengan 2.6. Situ. Jadi kita tak perlulah cari satu-satu data tu. Sebab yang formula dia pun ni formula ni jumlah data satu di kuasa 2. Tu maksud dia. Jadi kita cari sekaligus. Jadi sini X kuasa 2 ni kena tambah dulu. 14 sama dengan 2.6 tambah dengan 57 kuasa 2. Apa? Tak payah. So apa kuasa 2? 2.6 ni kan kuasa 2. Maksud awak? Tak. Dia maksudnya sini formula ni sama dengan ni sama dengan ni. Kuasa 2 tu varian ni. Yang ada kuasa 2 tu varian. Mana? Bukan nilai ni. Okey.
Jadi kita dapat lepas tu kena cari nilai tu. Lepas tu jumlah X kuasa 2 sama dengan nilai ni kena tambah dulu. Kuasa 2 darab dengan 14. Okay, dapat apa? Dapat besar tu. Yang satu lagi awak kena buat 16 tolak dengan ada dalam buku sebiji contoh dalam buku teks 1.9. Jadi dapat. Jadi jumlah yang awak dapat tu barulah guna untuk sisi ampere awal. Guna yang ni. Jadi sisi ampere awal kita sama je. Sisi ampere awal dia kena punca je. Macam nak menang. Dia formula variant tu je. Kuasa 2. Lepas tu masuk lah. Yang ni yang awak dapat dua nilai ni. Dengan nilai ni taruh sini. Tolak dengan X ni. Kuasa 2. Dapat sisi ampere awal. Boleh? Cikgu terang je macam mana nak buat. Okey. Boleh? Ada yang nak faham? Dia tertukar ni. Dia tertukar ni. Tunjuk. Kan? Apa? Tak dengar tu Nasih. Bawah sikit. Awak cakap jauh. Mic awak slow lah. Tak ada apa tu. Cikgu terang je tu. Okay, boleh? Okay, nombor 16 ni sama. Satu set cuma dia uji awak sini sikit lah. Macam nilai P, nilai min. Jadi lebih kurang je lah. Dia algebra je ni. 4 tambah dengan 10 tambah dengan P tambah dengan P tambah 3 tambah dengan 14 tambah dengan 15 tambah dengan 17 tambah dengan 19. Bagilah berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama dengan ni kemahiran biasa basic matematik je. Algebra je ni. Tu tambah dapat nilai P. Lepas tu cari nilai P dapat nilai P. Lepas tu variant tu samalah. Bila dah dapat T awak ganti balik sini. Dapat nilai P ganti balik sini. Dapat semua data tu. Dapat semua data. Min ni dah bagi dah. Min tak perlu cari dah. Tu gunalah formula variant tu. Setiap data tu kuasa 2 bagi dengan jumlah data. Tolak dengan min kuasa 2. Okay, lepas tu soalan C, nilai pencilan dalam data di atas kemudian telah dikeluarkan dan setiap jawapan tinggal didapatkan dengan 2. Ni buat baru. Berikan jawapan dalam tempat. Okey. Pencilang keluarkan 4 yang paling kecil. Okey, dikeluar pencilang tu nilai yang paling kecil 4. Lepas tu darab dengan 2. Lepas tu carilah balik. Gitulah proses dia. Habis gitu kan. Habis dah. Habis ni je bab 8 ni macam kena buat. Tengok buku. Tengok buku lama-lama boleh lah. Boleh? Ada nak tanya tak? 11.30. Boleh? Siapa ada? Tengok sikit. Siapa yang bertuah ni? Berapa orang je tinggal? Tadi macam 2, 4, 6, 8 orang je tinggal. Anu Sakinah. Cikgu tu 2 tu 10. Apa? Rina, Nasai, Nasuha, Noiza, Afrika.
Aizah mewakili. Sakinah mana tu? Sakinah anak ini. Sakinah kan? Dia masing tau. Oh, Sakinah. Ya. Yeah. Salah mana? Salah spam ke? Spam dok ko. Spam dia banyak kali tapih tu Becky. Kalau salah pun tak tahu cikgu. Lembaga periksa awak kena rahsia. Oh, banyak kali saya mock tu. Sebab ni banyak kali saya mock tu. Kalau jarang, kalau tahu kalau salah jarang sangat sebab dia banyak kali saya mock. Kalau yang jadi biasanya jawapan itulah banyak kepala kan, ada kaedah jawapan ni diterima, jawapan ni diterima. Sebab tu dia bincang tu pada periksa tu, dia tengok idea jawapan tu daripada jawapan pelajar lah. Okey, ada jawapan pelajar ni buat jalan ni jalan tu, dia bincang. Dia jawapan tu boleh macam-macam ikut dia nak putus macam mana. Tapi atas kepala dia orang kau lembaga tu macam PT3 dulu yang buat tu. Kalau dalam lembaga nak jawapan gitu, nak cara tu, tak boleh nak apa, nak lawan lah dia. Sepatutnya ada cara lain, boleh cara. Tapi kalau dia nak gitu lah. Itu politik sikit. Politik apa soalan. Tanya mak-mak ayah awak. Gitu lah yang cikgu tahu. Rahsia semua tu. Jadi 3 je dah rahsia. Okay, lagi tu. Kena tanya soalan ni. Soalan. Yang ni bab 9. Bab 9 termasuk raya. Okay, malam ni satu bab je. Tak ada. Okey. Nanti aja rumah merah cikgu edit kejap. Cikgu download kejap video tu. Okey, terima kasih semua mengorbankan masa menonton televisyen, bermain game. Okey, wallahu alam. Salam.